Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, tak terlepas apa-apa video daripada Cikgu selepas ini. So, untuk kali ini Cikgu ingin kongsikan sambungan bab 5, 5.3 alkohol. Okay, macam mana orang kata alkohol? Bila sebut saja alkohol, ingat arak, minuman beralkohol. Yang tu je. Tapi banyak lagi kegunaan-kegunaan alkohol. Alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Ditambah satu lagi unsur iaitu oksigen. Alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, nampak? Apple, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. So semua ni kita boleh buat orang kata minuman alkohol lah. Okey. Ini proses dia. Proses penapaian. Okey, glukosa. Ni contoh tadi. Anggur ke, tebu ke, gula ke. Okey. Zymes. Enzim dalam yeast. So, membebaskan etanol. Inilah alkohol, etanol. Dan karbon dioksida. Okey. So, yang ni boleh buat dekat makmal. Sekolah. Ada dalam buku teks tu. Dalam proses penapaian, enzim zymes dalam yeast menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Okey. Sifat-sifat fizik alkohol. Kita nak tahu. Yang pertama, tak berwarna. Bukan merah, bukan kuning, biru dah. Colorless, tak ada warna. Yang kedua, cecair pada suhu bilik. Dia bukan pepejal, ingat dia cecair. Yang ketiga, mempunyai bau yang tersendiri. Takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Ingat tadi? Basic dia kena ingat yang tadi ya. Mak, Esa, Pulan, balik. Yang tu. Keterlarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. So, ni antara sifat-sifat fizik alkohol. So, ingatlah, hafal sikit. Tak berwarna, cecair pada suhu bilik, mempunyai bau yang tersendiri, takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. So, ingatlah 2 atau 3 jadilah. Kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama of course lah sebagai bahan api. Dalam buku dia kata dekat Filipina dia gunakan alkohol ni sebagai bahan api. Yang kedua perubatan, yang ketiga kosmetik, yang keempat dalam bidang industri. Kita pergi ni contoh negara Filipina dia guna yang ni sebagai alkohol sebagai bahan api. Alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar. Nyalaannya berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Yang tu yang kita nak. Jelaga yang hitam tu tak mau. So alkohol ni bersih, tak ada jelaga. Contoh alkohol digunakan sebagai bahan api bayu. Okey, untuk kenderaan bermotor di Filipina. Okey. Yang kedua, perubatan. Alkohol digunakan sebagai antiseptik, ini of course lah, dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Okay. So yang ni dekat klinik hospital pun sekarang ni duk musim COVID, duk terima vaksin. So sebelum suntik tu ni misi atau doktor akan sapu dulu alkohol, bius dulu sebelum dia cucuk.
Kosmetik. Alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, perfume kita tu, lotion dan gincu. Sebagai pelarut. So, yang keempat adalah dalam bidang industri. Alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan makanan pun ada alkohol. Alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester, perfume lah, yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. So, banyak kegunaan dia. Etanadiol merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Itu contoh dia. Etanadiol, anti beku. Kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. So, kalau dalam Islam pun memang arak adalah haram. Ni orang panggil air kencing syaitan ni. Pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan ketagih. Ketagihan alkohol lazimnya menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Ini tak mau. Punca segala maksiat, kalau start dengan alkohol, habis. Dia mula buat sesuatu lah, dia membunuh lah, sebab dia hilang kewarasan dia. Orang yang mengambil alkohol secara berlebihan lazimnya mabuk. Bila mabuk ni, dan menimbulkan pelbagai masalah. Contoh pemanduan secara berbahaya dan pergaduhan. So, kita baru-baru ni banyak kes dah. Banyak kes sebab apa? Kemalangan berpunca daripada pemandu yang mabuk. Ni selain daripada tu, apa dia? Ibu mengandung yang mengambil alkohol secara berlebihan akan menyebabkan bayi menjadi cacat. Ataupun kita panggil sindrom fetal alkohol. Muka dia jadi kecil, pertumbuhan terbantut. Bayi dengan ni mempunyai kepala, otak saiz kecil, muka tak normal dan pertumbuhan terbantut. Ni tak jauh lah. Kita tengok. Lebih dalam lagi, kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan. Apa yang jadi kepada otak? Kesan buruk dia, kerosakan sel otak, koordinasi sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak. So, orang yang minum ni, arak ni, so otak dia jadi rosak. Itulah. Dia rasa dekat, rupanya jauh. Dia rasa jauh, rupanya dekat. Tu, dia tak boleh fikir dah. Yang kedua, mata. Penglihatan jadi kabur. Yang ketiga, paru-paru, kadar pernafasan meningkat. Jantung, kadar degupan jantung meningkat. Ataupun tekanan darah tinggi. Jantung duduk berdegup tu. Laju. Tak normal lah. Yang seterusnya, perut. Jadi kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Hati, kerosakan sel hati mati, mengeras. Sirosis, kanser hati. Kalau dalam Islam, hati jadi hitam. Okay. Satu sekali, satu buat maksiat, satu titik hitam dekat hati. So, kalau minum arak, lagilah. Jadi hati hitam, mati ni, mengeras terus. Ginjal, kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Rosak ginjal tu. Ni sebagai penapis ni ginjal ni. Pundi kencing, pembuangan air kencing yang lebih kerap. Okay, dia cepat. Kerap nak kencing orang yang arak ni. Kaki botol ni. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 5.4 lemak. Wallahualam. Assalamualaikum.